A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Ishaq, guru Sekolah Kebangsaan Bakung, Lambur Kiri, insya-Allah akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam menyampaikan tazkirah yang bertajuk Nuzul Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah Taala memuliakan bulan Ramadan dengan siyam, iaitu puasa, seperti mana kita sedang lalui sekarang, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, Allah Taala memuliakan bulan Ramadan dengan qiyam, iaitu dengan solat tarawih. Dan yang ketiga ialah dengan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita maklum bahawasanya peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada malam 17 Ramadan, hari Jumaat. Jadi berlaku perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahawasanya Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Ini terjadi kerana pada permulaannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan keseluruhan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang berhampiran dengan langit dunia pada malam Lailatul Qadar dengan dalil inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian daripada Baitul Izzah ke langit dunia dengan perantaraan Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya kalau kita bukan pandai dalam bidang Al-Quran, sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawasanya Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan. Bersamaan di tanggal 6 Ogos 610 Masihi, tahun ke-40 daripada keputeraan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum turunnya wahyu, Nabi Muhammad belum lagi jadi Rasul. Manakala tuan-tuan turunnya wahyu, maka Nabi Muhammad SAW secara automatik menjadi Nabi dan Rasul. Ketika mana beliau, baginda SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Pada ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak lagi boleh melihat kelakuan peribadi buruk masyarakat kafir Quraisy yang ketika itu yang penuh dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW pun datang ataupun pergi ke Gua Hira berkhalwat. Kejadian ini berlaku tuan-tuan, kadang-kadang sebulan Nabi pergi, Nabi pulang, 2 bulan Nabi pergi, kemudian Nabi pulang. Pada hari malam 17 Ramadan, maka datang malaikat Jibril alaihi salam, datang membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril AS memeluk Nabi Muhammad SAW dengan berkata, "Iqra ya Muhammad." Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Aku tidak tahu membaca. Diulang-ulang sebutan sehingga 3 kali. Akhirnya Jibril AS pun membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Inilah tuan-tuan wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ayat Al-Quran ini tuan-tuan ataupun wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tuan-tuan orang biasa seperti kita tidak mampu menerima wahyu dan tidak akan berlaku kepada kita. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, sekiranya diturunkan Al-Quran itu ke atas gunung ganang, maka gunung ganang itu akan terduduk senyap dan hancur kerana ketakutan. Dalilnya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Tetapi Nabi Muhammad SAW mampu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi Muhammad imannya semakin hari semakin bertambah. Dan Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah,
dan 10 tahun di Madinah. Dan Al-Quran ni tuan-tuan turun mengikut peristiwa yang berlaku. Kata para ulama, setengah daripada hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat adalah kerana untuk memudahkan para sahabat memahami hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memudahkan para sahabat untuk menghafaz isi Al-Quran itu sendiri.